Hai guys, selamat datang ke SR TV. So, dengan berakhirnya rumours ataupun kekecohan untuk siapakah bakal menyertai Sabah FC bagi saingan Liga Super tahun ni, banyak sudah terjawab soalan tersebut dan aku boleh katakan skuad kita sudah lengkap untuk bersedia mengharungi saingan Liga Super tahun ni. Walaupun aku cakap begitu, tapi mungkin ada beberapa player lagi yang akan masuk lah. Itu aku nak pasti untuk mengisi kekosongan yang perlu diisi sekiranya ada keperluan. Masih lagi kita ada few lagi lah benda yang kita macam belum selesai sini, iaitu Amri Yahya punya status dan juga Sadir Ramni dan juga Chantia Wonder Kid daripada Kemboja tu. So itu menjadi persoalan dia lah. Tapi walau macam mana pun, macam mana ucap tadi, kita consider daripada apa yang telah aku tulis apa semua macam lengkap sudah kita punya squad ni bagi menempuh Liga Super tahun ni dari segi kesebelasan utama dan juga sub. So itu adalah tujuan video ni. Aku mau lihatkan kamu formasi 3-4-3 yang biasa diterapkan oleh OKS. Semua perlawanan kita pada Liga Super sebelum ni 3-4-3 sih. Aku tak pernah tengok OKS ubah formation yang dia lakukan. So itulah aku cuba mau share dengan kamu mengenai kesebelasan utama, kemungkinan kesebelasan utama lah, dan juga sejauh mana depth squad kita untuk membuat gantian pemain dan juga membuat rotation sekiranya ada keperluan. So itu tujuan video ni. Macam mana ucap tadi, apa yang bakal aku tunjukkan kamu ni bukanlah final ataupun aku tahu inilah pemain dan juga formation yang bakal ditunjukkan. Ini adalah pendapat aku yang aku mau share dengan kamu supaya kita sama-sama nampaklah secara dalam tentang apa yang telah diatur oleh OKS di sepanjang transfer windows ni. So jom kita mulakan. So ini adalah formation yang aku ucap tadi, 3-4-3, formation yang biasa kita nampak. So kalau kamu tengok di situ di bahagian hadapan kita ada Darren, Sadil dan juga Njoku. Bahagian tengah ada Park dan Badrul. Wingback kita ada Dinesh di bahagian kiri dan juga Rizal Ghazali di bahagian kanan, dan seterusnya defender kita Rawilson, Gabriel dan Dominic. So Gabriel akan mengganti tempat Jackson kerana kita tahu Jackson, kalau kamu ada follow Jackson punya IG, memang macam dia cakap sudah itu dia tidak akan bersama kita. So ini adalah kesempatan utama yang mungkin akan bermain untuk saingan Liga Super nanti. So satu benda aku mau bahas ini, kita tahu Sadil dan juga Njoku, kaki dominan mereka adalah Sadil kiri dan juga Njoku kanan. Tapi daripada gameplay yang telah aku teliti untuk saingan Liga Super tahun lepas, aku lebih menampak kedudukan dia lebih kepada begini, di mana OKS cuba membuat winger diorang bertindak selaku inverted winger. Di mana contohnya Sadil sini, kita tahu Sadil dominan kaki kiri, so Sadil jarang akan melakukan cross, instead Sadil akan masuk untuk membuat percubaan gol terus ke gawang dengan menggunakan kaki kiri Sadil, di mana kaki kiri Sadil lebih dominan dan sesuai untuk membuat shot daripada arah sini. Begitu juga dengan Jacob Njoku. Itu yang kita nampak daripada saingan Liga Super tahun lepas lah. Tapi sekiranya perubahan dilakukan untuk lebih kepada cross dan dia akan jadi begini. Tapi so far kita akan follow daripada corak permainan untuk tahun lepas. So kita tengok macam mana depth squad kita untuk signing dan juga pemain yang sedia ada setakat ni, adakah cukup untuk cover setiap position. So jom kita mulakan. So Amri of course akan berada di bahagian forward, begitu juga dengan Hazard. So at least sini kita tengok ada 3 pemain sudah di situ. Kalau ditambahkan lagi dengan Jacob Njoku, so kita ada dalam 4 pemain. Tapi bagi aku, Jacob, sekiranya Sabah masih menggunakan satu striker, bagi aku Jacob akan menjadi pemain winger. Dan untuk Jacob Njoku pula, rotation akan dilakukan di antara Kumaran dan juga Jacob Njoku dan of course Sadil dengan Farhan. Dan untuk midfield, ini yang menarik. Daripada apa yang aku tengok, rupanya banyak midfield kita ni. Sini adalah Daniel Hakim, Gary Steven Robert, Stuart Wilkin dan juga Telmo Castanheira. Ada satu orang ni kalau aku nak siap so nanti kita akan masukkan. Dan untuk bahagian winger kita pula, Jafri akan beraksi di bahagian kanan dan juga Daniel, aku letak Umaring Bacok pula. Aku bagi reason dia nanti kenapa Umaring Bacok untuk menggantikan Ardinesh. Dan di bahagian pertahanan kita ada Irfan dan juga Hanafi. So kita of course untuk goalkeeper kita ada Damien lah. Dan di sini guys kita ada Daniel Ting
apa yang aku nampak di Daniel Ting di sepanjang aku melakukan inilah benda formation ni, aku nampak Daniel Ting adalah merupakan player yang mempunyai versatility yang cukup bagus, di mana beliau mampu untuk berada di kiri, kanan dan juga center back, di mana kita tahu di beberapa perlawanan untuk Daniel Ting, kalau kamu ada follow, kalau kamu ada tengok di YouTube untuk KL City, sometimes atau kadang-kala Daniel Ting akan beraksi di sebelah kanan dan juga Daniel Ting akan beraksi di center back, membuatkan dia adalah merupakan versatile player yang boleh digunakan di mana-mana posisi yang diperlukan. So kalau kita tengok sini, cukup sudahlah, okay? Di setiap position memang ada pengganti dia sudahlah, seperti mana yang kita tengok, especially untuk bahagian midfield. Untuk midfield kita, Park, Badrul dan juga Gary adalah merupakan individu yang mempunyai umur yang cukup tinggi sudahlah. So dengan adanya masih adanya Stuart dan juga kemasukan Daniel Hakim, boleh menambah lagi bilang orang kekuatan fizikal dan juga stamina untuk bahagian midfield kita. Dan sekiranya kita ingin melihat macam mana percaturan untuk bahagian sub pula sekiranya perlu dilakukan, of course Amri akan berada di dalam sub utama untuk mengganti Darren dan juga Damien Lim sebagai penjaga gol kedua untuk Sabah FC bagi perlawanan akan datang. Kita boleh nampak juga Kumaran dan juga Farhan bakal ada di dalam kesebelasan di skuad Sabah FC bagi perlawanan akan datang. So kita ada berapa sini? 1, 2, 3, 4. Aku cuba letakkan Telmo dulu sini. 5 versatility player, 6, 7, 8. Dan juga of course kemungkinan besar akan dimasukkan pilihan pemain sama ada untuk bahagian midfield ataupun bahagian defender. So antara dua, pasal ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini sudah ada, hilang pula ini. Di sini sudah ada 8 pemain. So perlu memilih sama ada untuk menguatkan bahagian bahagian midfield ataupun menguatkan bahagian defend. So tu bang, ini adalah kebaikannya mempunyai Daniel Ting dalam skuad ni, kerana beliau mempunyai versatility untuk mengisi bahagian kanan, kiri, wing back dan juga center back. Dan begitu juga sekiranya Umaring Bacok pun, aku tengok last game dia banyak juga beraksi untuk wing back sama ada kanan ataupun kiri. So itu adalah perkongsian aku ingin menunjukkan kepada kamu sejauh mana depth squad untuk pasukan Sabah FC hasil daripada pembelian, new signing, import dan juga tempatan untuk Sabah FC bagi saingan Liga Super tahun 2023 ni lah. So okay guys, maksudnya ringkas je lah video ni pasal aku mau menunjukkan kamu susunan pemain kita, depth squad kita, di mana kalau mau nampak setiap position sudah ada pemain yang telah disediakan untuk melakukan gantian ataupun rotation. Dan untuk pengetahuan kamu, ini adalah di dalam 25 pemain saja yang aku tunjukkan kamu tadi itu 25 pemain saja. Seperti mana kita tahu untuk saingan Liga Super 2023 ni pada asalnya adalah 30 player, tapi ada aku terbaca dinaikkan sebanyak 32 player. So lebih kurang ada 7 player lagi untuk yang slot yang perlu Sabah FC isi untuk melengkapkan senarai skuad bagi saingan Liga Super tahun ni. Sekiranya Sabah FC berniat untuk membawa 32 player bagi saingan Liga Super ni lah. So okay guys, itu adalah perkongsian ringkas aku mengenai formation, pemain gantian dan juga rupa depth squad kita bagi saingan Liga Super tahun ni. Adakah anda okey? Adakah anda bersetuju dengan pilihan aku? Adakah anda rasa cukup lah ni? Ataupun macam perlu tambah lagi ni? Perlu tambah lagi pasal banyak nih kita punya perlawanan nanti. Sila tekannya di ruang komentar di bawah. Sehingga kita berjumpa di video akan datang guys. Assalamualaikum.